Okey, seterusnya kita pergi kepada, awak dah faham tadi jirim, contoh-contohnya apa kan? Jirim saya ulang balik, dia ada dua kriteria, iaitu dia mesti ada jisim, satu lagi dia mesti memenuhi ruang. Okey, kita tengok tiga keadaan jirim pula. Jirim boleh wujud dalam keadaan apa Okey, tiga keadaan jirim. Sebelum tu kita kena faham dulu. Kita kena faham dulu konsep atom konsep zarah-zarah. Jirim ni terdiri daripada zarah-zarah halus yang hanya dapat dilihat melalui mikroskop elektron. Dia zarah. Dalam setiap jirim ni ada zarah. Dia ada zarah dia. Okey, zarah ni maksudnya macam atom lah. Zarah-zarah jirim sentiasa bergerak secara rawak. Okay, teori kinetik jirim menerangkan bahawa jirim terdiri daripada zarah-zarah yang kecil dan diskrit yang sentiasa bergerak pada semua arah. Diskrit bermaksud berasingan. Zarah-zarah jirim yang kecil dipanggil atom. Ini sebagai atom ni. So kita katakan atom merupakan unit asas bagi jirim. Atom merupakan unit asas bagi jirim. Okey, kita tengok tiga keadaan jirim. Jirim ni boleh wujud dalam tiga keadaan, iaitu pepejal, cecair dan gas. Ingat tu. Pepejal dan cecair dan gas. Air merupakan unsur istimewa kerana boleh wujud dalam keadaan tiga keadaan. Kita tengok air kan dia istimewa sebab dia boleh wujud dalam tiga keadaan. Kalau air ni, kalau dia pepejal, kita panggil dia sebagai ais. Ais kan? Ais batu. Kalau cecair, kalau dalam cecair, air lah. Okay. Dan air dia boleh wujud dalam keadaan cecair juga. Dalam keadaan gas, iaitu wap air. Itu dia. Air wujud dalam keadaan cecair pada suhu bilik. Okey. Dia dalam keadaan bawah 0 darjah Celsius dia wujud sebagai ais. Dan apabila takat kita belajar tadi, takat didih dia 100 darjah Celsius dia akan wujud dalam keadaan gas. Itu uniknya air tadi. Dia boleh wujud dalam keadaan dalam ketiga-tiga keadaan tadi tu, iaitu berpejal, cecair dan gas, bergantung kepada suhu masing-masing lah. Okey, ini dia perbezaan ni antara pepejal, cecair dan gas. Okey, jirim. Jisim dia tetaplah. Dia tetap. Kalau cecair pun tetap. Kalau gas dia tak tetap. Kalau bentuk dia, kalau pepejal tetap. Bentuk dia tetap. Kalau okey, contohnya bentuk pepejal, saya kasih contoh guli kan. Guli. Bentuk dia tak berubah kan guli tu, kecuali lah kalau dipecahkan. Okey. Kalau dalam keadaan biasa, keadaan yang tak ada apa-apa ancaman ke apa, guli tadi tetap bentuk dia bulat. Masuklah dalam beg ke, dia tak ada penyek kan, dia tak ada penyek dalam istilahnya, dia tak herut, tak berut-berut. Tak penyek bentuk dia tetap macam tu. Kalau air ni, dia mengikut bentuk bekas yang diisi. Cecair tadi kan, dia ikut bentuk bekas lah. Dia ikut bentuk bekas tadi. Kalau contohnya air tadi tu masuk dalam botol mineral, dia ikutlah bekas bentuk mineral tadi. Bekas botol mineral tadi. Letak dalam cawan bentuk panjang, dia jadilah bentuk panjang. Letak dalam cawan bulat, jadi bentuk bulat. Letak dalam mangkuk air, mangkuk kan, jadi bentuk mangkuk tu dia ikut. Dia mengikut bekas yang diisi, yang dia diisikan. Kemudian kalau gas, dia mengikut bentuk sama dia bentuk bekas yang diisi. Kalau macam belon kan, kamu tiupkan belon udara, gas di dalam belon tu kan macam-macam bentuk kan. Ada bentuk love lah, ada bentuk apa lagi, bunga. Masuk dalam bentuk love, jadilah love. Sebab dia memenuhi ruang kan. Kalau bentuk kalau dimasukkan dalam bentuk dalam bentuk bunga, jadilah dia bunga. Gitu Kemudian kebolehmampatan. Pepejal tak boleh dimampatkan. Tak boleh dimampatkan kita tekan dia. Mampat ni macam kamu tekan lah, meja tu tekan. Boleh tak dia ke bawah, mengikut batu ke atas balik? Tak boleh kan.
Alih dia pecah lah. Sebab dia keras. Kalau cecair sukar dimanfaatkan. Boleh tapi agak memerlukan daya yang sangat tinggi lah. Kalau kebermanfaatan untuk gas, boleh dimanfaatkan. Saya nak bagi contoh macam pam basikal kan. Pam angin basikal tu. Kan ada dia awak tekan dia punya tu kan, tekan nak keluarkan angin, nak untuk tayar yang bocor kan. Maksudnya dalam tu ada apa? Ada udara. Ada udara dalam tu. So senang tak awak nak keluarkan udara tu, nak mampatkan udara dalam tu? Boleh kan? Senang kan? Okey. Itu contoh dia. Okey, cuba letak batu dalam tu. Boleh tak awak nak mampatkan pam basikal tu? Susah kan sebab batu tu berpejal. Sebab tu kalau berpejal tak boleh dimampatkan. Jarak antara zarah sangat rapat, sangat jauh. Ada tak contoh dia? Nanti saya tengok contoh dia. Okey, tak ada kita tak ada ni. Tak ada contoh. Dia tak tulis buat contoh ni. Slide ni tak ada. Okey, jarak antara zarah tadi sangat rapat dan sangat jauh Okey. Kemudian tenaga kinetiknya rendah, sederhana dan sangat tinggi. Daya tarikan antara zarah-zarah sangat kuat, kurang kuat dan sangat lemah. Ini saya akan buat slide yang berbeza sebab dekat slide ni dia tak ada gambar rajah zarah tu, jadi saya kena saya kena terangkan berasingan dari segi pergerakan zarah, tenaga kinetik dan daya tarikan antara zarah tadi. Okey. Sementara kita pergi yang ni dulu. Sapan.